Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini adalah 21 hari bulan April. Dan kebetulan 21 hari bulan April ini kita berada pada penghujung bulan Sya'ban. Kita berada pada 27 Sya'ban dan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah diiklankan oleh Majlis Ugama Islam Singapura di dalam Facebook mereka, di dalam jadual mereka, takwim mereka, insya-Allah umat Islam Singapura bakal menyambut ketibaan bulan Ramadan pada satu hari bulan Ramadan nanti, yakni kebetulan jatuh pada hari Jumaat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nantikan pengumuman rasmi daripada Sahibus Samahah, mufti negara kita. Namun sebelum itu tarikh telah diumumkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura di banyak platform-platform rasmi. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, kita mengetahui bahawasanya bulan Ramadan memang bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Namun pada tahun ini kita berada dalam keadaan yang ada di antara kita mengatakan mungkin sedih, ada di antara kita mengatakan mungkin kita berada dalam cabaran, ujian, cubaan di mana kita dilanda wabak, dilanda cubaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun seperti mana yang telah saya maklumkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, dalam apa jua perkara yang berlaku, hendaklah kita melihat ianya daripada perspektif angle positif. Yakinlah dalam apa jua perkara yang berlaku di sana ada hikmah di sebaliknya. Jadi kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada menjelaskan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada sebahagian perkara kamu sangka tak baik bagi kamu, tetapi sebenarnya baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada sebahagian perkara kamu suka, kamu sangka baik bagi kamu, tetapi sebenarnya tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Apabila kita menghadapi, bakal menyambut bulan Ramadan pada hari Jumaat nanti insya-Allah, seharusnya pada hari Khamis malam Jumaat itu adalah malam Ramadan yang pertama. Selalunya pada malam bulan Ramadan yang pertama kita akan beramai-ramai menghidupkan malam tersebut, menghidupkan syiar Islam dengan menunaikan solat fardu isyak dan kemudian solat tarawih di masjid-masjid kita. Namun pada tahun ini keadaan berubah. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak sayang kepada kita? Dari satu aspek kita sangkakan, kita harapkan moga-moga wabak ini dapat pergi sebelum datangnya bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha merancang. Di sebalik apa perkara ada hikmahnya dan Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita kembali kepada fitrah. Banyak perkara mungkin kalau sebelum ini, selalunya pada bulan Ramadan kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara keduniaan. Kita disibukkan dengan jual beli, kita disibukkan dengan bazar, kita disibukkan dengan perhiasan, kita disibukkan dengan urusan kerja yang tak akan habis. Namun Allah SWT beri peluang kita tahun ini kembali kepada fitrah. Kembali kepada apa yang sewajarnya kita lakukan. Ubah sedikit. Dan Alhamdulillah tahun ini insya-Allah seperti mana kita katakan, datangnya bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, ada hikmah di sebaliknya. Apabila kita menyebutkan tentang Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kalian bertakwa. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, antara matlamat Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita Ramadan adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beri peluang untuk kita beribadah. Beri peluang untuk kita melalui satu proses. Kita akan melalui ibadah puasa. Natijahnya, harapannya, la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Kita harapkan, inginkan
Moga-moga dengan kedatangan Ramadan ini, kita melaluinya 30 hari di akhir Ramadan, kita bakal beroleh ketakwaan yang kita amat memerlukannya, menjadikan ia sebagai bekalan melalui sisa-sisa hidup kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita katakan tentang Ramadan dan kita diwajibkan berpuasa, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kita ulangi sedikit pengajian kita tentang ibadah puasa. Baik, kita mengetahui tentang ibadah berpuasa. Apabila kita katakan tentang ibadah, setiap ibadah ada sunat-sunatnya, ada wajib-wajibnya, rukun-rukunnya. Seperti mana kita maklumi, kalau kita sebutkan tentang rukun berwuduk. Rukun berwuduk berapa perkara? Rukun berwuduk 6 perkara. Pertama, niat. Kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki sehingga buku lali. Kemudian yang keenam, tertib. Rukun wuduk ada 6 perkara, mesti dilakukan. Rukun solat berapa perkara? Rukun solat 13 perkara yang telah kita bincangkan. Dengan daripada niatnya, takbiratul ihram, berdiri bagi mereka yang mampu, membaca suratul Fatihah, rukuk serta tumaknina, i'tidal serta tumaknina dan seterusnya. 13 perkara rukun solat. Saya nak tanya pada jemaah, rukun puasa berapa perkara? Siapa boleh jawab? Rukun puasa berapa perkara? Perkara ini kita sedang ulang kaji, perkara yang telah kita belajar. Jawab tempat komen. Rukun puasa berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Siapa boleh jawab? Seperti mana yang pernah kita belajar, rukun puasa mudah saja. Rukun puasa hanya ada 2 perkara. Apakah 2 perkaranya? Pertama, niat. Kedua, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa mudah saja. Bagaimana nak berpuasa? Senang saja. Pertama, kita jatuhkan niat untuk puasa, berarti kita tak makan ini bukan pasal kita tak nak makan. Tak makan ini bukan pasal kita sibuk. Tak makan kita ini adalah kerana kita sedang melalui ibadah puasa, mengerjakan ibadah puasa semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Jadi pertama, rukunnya niat. Kedua, hendaklah kita meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tinggalkan apa juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau sekiranya seseorang itu selepas dia niat dan ketika sebelah siang itu dia meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, alhamdulillah, dia telah melaksanakan ibadah puasa. Cuma persoalan, apabila kita katakan niat, macam mana nak niat ya? Kedua, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Di sini insya-Allah kita akan ulang kaji. Perkara yang saya yakin setiap satu daripada kita dah mengetahui, dah belajar, tetapi mari kita ulang kaji. Kita nak belajar, nak tahu dah nanti. Injection ni batal puasa ke tidak ya? Cium bau yang wangi tu batal puasa tak? Kalau kita jatuh berdarah, batal puasa tak? Korek hidung, korek telinga, batal puasa tak? InsyaAllah kita bincangkan hari ini. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Rukun pertama, niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dengan niat. Maka atas dasar demikian, kita wajib niat. Kalau kita tak niat puasa, nescaya tak sah puasa kita. Mesti kita berniat. Persoalan, Ustaz, macam mana nak niat? Boleh tak kita niat dalam bahasa Melayu? Ketika apabila seseorang itu hendak berpuasa, hendaklah dia niat, dan niatnya itu hendaklah dijatuhkan niat tadi di waktu malam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sewaktu kanak-kanak dahulu, seringkali kita diajarkan oleh ibu bapa kita, orang tua kita, nak jatuhkan niat, hendaklah kita membaca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Sengaja aku berpuasa pada keesokan hari, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Sengaja aku berpuasa pada keesokan hari untuk menunaikan ibadah, kewajipan solat, kewajipan puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan Ramadan kerana Allah. Persoalannya adalah, hendaklah, adakah wajib kita baca dalam bahasa Melayu sedemikian atau tak semestinya kita baca dalam bahasa Melayu? Boleh tak kita baca, adakah wajib kita baca dalam bahasa Arab atau boleh kita baca dalam bahasa Melayu? Soalannya, perkara ini, perbincangan ini telah kita kupaskan ketika kita belajar bab solat dahulu. Sama juga dalam bab solat. Innamal a'malu binniat, setiap amalan dengan niat. Maka dalam bab puasa, innamal a'malu binniat, setiap amalan dengan niat. Apa yang kita niatkan, Allah Maha mengetahui. Niat itu tak wajib diucapkan dan dilafazkan di mulut. Ungkapan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, ini adalah ungkapan, lafaz, niat. Dia bukan niat. Niat adalah apa yang terkerap, apa yang ada di dalam hati kita. Itulah niat. Jadi maksudnya, kalau seseorang itu tak baca dalam bahasa Arab, dia diperbolehkan membacanya dalam bahasa Melayu, dia boleh membacanya dalam bahasa Inggeris. Seseorang yang memahami hanya bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Thailand, bahasa apa jua sekalipun, kalau dia baca dalam bahasanya tadi, sah puasanya. Bahkan apabila kita katakan niat itu di dalam hati, bahkan seseorang yang tak lafazkan ungkapan nawaitu sauma ghadin, atau dia tidak lafazkan dalam bahasa Melayu atau bahasa apa jua sekalipun, tetapi niat hatinya telah berniat nak puasa, nescaya telah sempurnalah niatnya tadi. Sebagai contoh, seringkali kadang-kala orang bertanya, Ustaz, tadi malam saya dah siap-siapkan makanan untuk sahur besok, akan tetapi saya tertidur, sadar saja dah pukul 6 pagi, dah masuk waktu subuh. Jadi persoalan, boleh tak saya berpuasa? Kita bertanya, awak niat tak semalam? Kemudian dia fikir-fikir, saya tak niat, lupa nak niat. Jadi persoalan perkara-perkara sebegini, lupa nak niat tadi malam, adalah satu perkara yang silap faham dalam masyarakat. Kenapa kita katakan silap faham? Persoalan saya tanya, tadi malam awak dah siap-siapkan makanan, awak dah panaskan makanan, ataupun dah letak alarm bell nak bangun besok pagi pukul 4 pagi atau 5 pagi. Lalu awak tak sadar. Persoalan, awak siapkan makanan tadi untuk apa? Dia katakan jawapan untuk sahur. Jadi kenapa awak nak sahur? Pasal nak puasa. Satu lagi kawannya tadi, awak dah letak alarm bell pukul 5. Kenapa letak alarm bell pukul 5 selalu bangun pukul 6? Pasal saya nak sahur. Kenapa nak sahur? Pasal bulan Ramadan nak puasa. Maka di sini para jemaah, kedua-dua jemaah tadi, kedua-dua insan tadi yang dah siapkan makanan, nak sahur, dah letak alarm bell, nak sahur, sebenarnya dia dah niat. Niatnya di dalam hati. Apa yang dia tak buat, dia tak baca nawaitu sauma ghadin. Dia tak baca sengaja aku berpuasa esok hari. Itu hanya bacaan. Bukan niat. Niat dalam hati. Dia telah pun ada niat di situ. Nescaya dia diperbolehkan berpuasa dan puasanya insya-Allah kalau cukup syarat-syarat yang lain sah. Habis ustaz, saya tak niat. Seperti mana saya katakan, dia bukan tak niat, dia tak baca niat, tak lafazkan niat. Dan membaca, melafazkan niat tidak dikatakan rukun, tidak dikatakan wajib. Yang wajib hanyalah apa yang ada di dalam hatinya para jemaah. Dalam masalah niat juga kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, saya nak baca ni niat sengaja aku berpuasa ke? Sahaja aku nak berpuasa ke? Para jemaah yang dirahmati Allah, perkara yang sama juga saya kupaskan ketika bincangkan dalam bab solat. Jangan kita keliru, jangan kita disibukkan dengan masalah bahasa. Sengaja aku solat ke? Sahaja aku solat ke? Yang penting kita dah memang nak solat, itulah yang kita lakukan. Itu yang telah kita niatkan. Sengaja aku berwuduk ke? Sahaja aku berwuduk. Ini lafaz dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, kalau kita lihat nawaitu, aku berniat, tak ada sahaja ke sengaja dah tak ada isu.
Jadi para jemaah, jangan kita mempertikaikan, jangan disibukkan dengan masalah-masalah sedemikian. Baik, rukun pertama niat telah kita bincangkan. Kemudian hendaklah kita meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik para jemaah, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Perlu kita ingat, berpuasa itu bermula daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bilakah terbit fajar? Terbit fajar bermulanya waktu solat subuh. Dilaungkan azan subuh apabila terbit fajar. Dalam bab ini, sila lihat perbincangan saya tentang waktu-waktu solat subuh. Kita telah bincangkan dengan jelas tentang bila bermula waktu subuh, bila bermula waktu zuhur dan sebagainya. Baik. Sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari berarti masuknya waktu maghrib. Alhamdulillah. Ketika di antara waktu ini, daripada azan subuh sampailah ketika maghrib, masuk waktu maghrib, inilah waktu kita berpuasa. Para jemaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Secara ringkas, antara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah kita makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Tak boleh kita dengan sengaja katakan kita rasa lapar, kita rasa dahaga, bukan kerana uzur. Kalau kita uzur, sakit atau sebagainya, kita dimaafkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau kita melalui ibadah puasa, tak boleh makan, tak boleh minum dengan sengaja. Kenapa saya sebutkan dengan sengaja? Kerana kalau seseorang itu makan atau minum dengan keadaan tak sengaja atau terlupa, ianya dimaafkan. Ketika seseorang berpuasa, dia terlupa. Di waktu pagi, dia buka fridge, dia minum air. Atau dia sapu roti, dia makan roti, lupa. Kemudian, hari ini hari pertama aku berpuasa. Dah makan dah? Persoalan, batal tak? Persoalannya, sengaja ke tak sengaja? Dia tak sengaja, dia terlupa. Kalau tak sengaja dan terlupa, tak batal. Kalau seseorang itu makan dan minum, selagi mana dia terlupa, dan apabila dia teringat, hendaklah dia stop terus. Jangan lepas teringat terus makan. Alah-alah dah makan, kenyangkan sekali. Habiskan makan dan membazir pula. Tak boleh. Jadi dia kena stop. Baik. Antara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah tidak boleh dia mengadakan hubungan jenis. Batal puasanya. Antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, hendaklah dia dalam sebahagian kitab ada menyebutkan masalah tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, masalah tidak meletakkan sesuatu dalam rongga yang terbuka ini saya ingin kupaskan. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan rongga yang terbuka? Sebahagian kitab menjelaskan rongga yang terbuka itu adalah openings dalam body kita. Openings. Contohnya mulut kita, hidung kita, telinga kita, kubul dan dubur. Ini adalah rongga yang terbuka. Openings. Sebahagian kitab dalam menjelaskan tentang bab puasa, mereka menjelaskan kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka ini, nescaya batal. Dalam masalah ini saya ingin memperbetulkan silap faham di sini. Ketahuilah pada jemaah, setakat masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, ketahuilah sebenarnya tidak membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka tidak membatalkan puasa, kecuali sesuatu yang dimasukkan itu masuk ke dalam perutnya. Dengan arti kata yang lain, kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam perutnya melalui rongga yang terbuka tadi, baru dikatakan batal. Kalau dia setakat memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, hidungnya, telinganya, tetapi tak masuk, tak lepas tekaknya, tak masuk ke dalam perut, ianya tak batal. Contoh, kalau kita katakan setakat masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, yakni mulut, nescaya seseorang itu berwuduk ketika dia berkumur-kumur, dia telah pun memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Adakah batal setakat berkumur-kumur? Jawapannya tidak batal. Kalau seseorang itu sedang berpuasa, dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya,
Adakah batal? Tak batal. Maka samalah hukumnya. Seseorang yang sedang berpuasa, dia masukkan sesuatu ke dalam telinganya. Katakan dia korek telinganya. Adakah batal? Jawapannya tidak batal. Walaupun digunakan cotton bud untuk membersihkan telinga atau sebagainya. Tidak batal. Dia memasukkan sesuatu ke dalam rongganya, hidungnya. Dia, maaf kata, dia korek hidungnya tadi. Adakah batal? Jawapannya tidak batal. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, yang batal adalah memasukkan sesuatu daripada luar ke dalam rongga yang terbuka, masuk ke dalam perut. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam perut, masuk ke dalam rongga yang terbuka, terus tertelan, baru batal. Akan tetapi kalau dia setakat berkumur-kumur, ketika dia berwudu, dia berkumur-kumur, nescaya tidak batal. Begitu juga dalam masalah ini, katakan, kadang-kadang saya terbaca beberapa contoh-contoh yang diberikan dalam sebahagian kitab atau dalam ceramah-ceramah umum yang mengatakan, maaf katalah, seseorang itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka sehingga disebutkan contoh, maaf kata, kalau seseorang itu, maaf kata, dia sembelit, lalu najisnya dah keluar, kemudian termasuk balik. Sebahagian penceramah mengatakan ianya dikira sebagai batal. Kerana apa? Kerana bendanya dah keluar, termasuk, berarti dia masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Itu adalah satu silap faham. Maaf kata para jemaah, dalam hal sedemikian, tidak membatalkan puasa. Apa kena-mengena, maaf kata, najis yang dah terkeluar, masuk ke dalam duburnya tadi, yang membatalkan puasa? Tidak. Ianya tidak membatalkan puasa. Begitu juga pada jemaah, maaf kata, kalau katakan sebahagian orang ketika bulan Ramadan, maaf kata dia ada keperluan untuk melalui pap smear katakan. Kemudian doktor terpaksa, seorang wanita terpaksa memasukkan utensils ataupun equipment ke dalam, maaf kata, farajnya untuk membersihkan, untuk cek. Adakah hukumnya batal puasanya disebabkan equipment, medical equipment tadi telah memasuki ke dalam farajnya tadi? Jawapannya tidak batal. Kerana itu bukan memasukkan ke dalam sesuatu, ke dalam rongga yang terbuka yang mengenyangkan atau masuk ke dalam perutnya. Di sini para jemaah harus kita memahami dalam masalah hukum memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selain daripada perkara-perkara itu, ada beberapa perkara yang dikatakan silap faham yang harus kita memahami. Apakah hukum? Katakan seseorang yang berpuasa lalu tangannya berdarah, lalu tubuh badannya berdarah. Adakah membatalkan puasa? Jawapannya tidak membatalkan puasa. Apakah hukum sekiranya seseorang itu berpuasa lalu dia memakai wangi-wangian, lalu dia memakai wangi-wangian dan bau wangi? Adakah membatalkan puasa? Jawapannya tidak membatalkan puasa. Begitu juga seseorang itu katakan sedang berpuasa lalu dia terlupa, lalu dia makan dan minum, tidak membatalkan puasa. Maaf kata, sehinggalah seseorang itu berpuasa, lalu ketika dia tidur, maaf kata, dia bermimpi, lalu maaf kata, keluar air maninya dalam keadaan bermimpi. Sengaja tak? Tak sengaja. Tidak membatalkan puasa. Memandangkan dalam hal itu, apa yang penting dilakukan, hendaklah dia mandi, kemudian tunaikan solat apa yang tertinggal, lalu dia continue puasanya. Walaupun maaf kata dalam hal itu keluar air maninya disebabkan tak sengaja. Begitu juga seseorang yang sedang berpuasa, katakan dia itu mempunyai penyakit, dia pergi toilet, dia buang air kecil atau buang air besar, lalu air maninya keluar, mengalir, disebabkan sakit, juga tidak membatalkan puasa. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa perkara-perkara yang perlu kita perbetulkan dalam masalah apa yang membatalkan dan apa yang tidak membatalkan puasa. Siapa ada persoalan, boleh tulis di dalam nota itu. Nanti insya-Allah kalau saya sempat baca, saya cuba jawab persoalan-persoalan yang mungkin ada. Kerana kita buat ni live dan saya cuba menjawabnya insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, kita juga disunatkan bagi seseorang yang berpuasa itu untuk makan sahur. Ketahuilah para jemaah, makan sahur itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa yang terdaya, cuba bangun untuk makan sahur.
dan makan sahur itu demi untuk mendapatkan keberkahannya. Kalau kita merasa penat sangat sekalipun, bangun setakat makan sebiji kurma, atau kalau tak mampu juga bangun setakat minum seteguk air, juga dapat keberkahan. Jadi atas dasar demikian para jemaah, kalau mampu kita bangun sahur dan makan sahur. Dan apabila kita mengatakan tentang kita di waktu malam, kita bangun, saya mungkin ingin menasihatkan diri saya juga dan para jemaah agar kita mengambil kesempatan ini, agar apa yang boleh kita lakukan adalah ketika kita bangun sahur itu, apa yang boleh kita lakukan, kita dikatakan disunatkan melambatkan sahur. Katakan masuk waktu subuh di Singapura adalah pada pukul 5.45 pagi. Jadi apabila kita mengatakan lambatkan sahur itu, bukan berarti 5.45 pagi, kemudian 5.30 kita makan sahur. Bukan. Kalau kita makan sahur 5.30 dan subuh 5.45, kita hanya ada 15 minit, mungkin kita kelang kabut. Apatah lagi kalau kita nak makan nasi atau sebagainya. Kalau 5.45 waktu subuh, kalau kita makan sahur pukul 5 pagi itu pun dah dikira sebagai melambatkan sahur. Yang maksudnya jangan sampai terlalu awal adalah sebagian orang di mana dia sahur kononnya sebelum tidur pukul 12 dia makan, ini aku punya sahur. Jadi subuh nanti dah tak payah bangun sahur. Itu bukan. Itu yang tak digalakkan, tak disunatkan, makruh. Yang disunatkan, kita bangun sahur, kalau kita makan dan kita makan besar, katakan makan nasi atau sebagainya, pukul 5, Alhamdulillah, dah dikira sebagai melambatkan sahur. Seperti mana saya katakan, kalau kita merasa penat sangat, bangun walau setakat seteguk air atau makan kurma dan sebagainya, dapat kita cuba usahakan insya-Allah. Persoalan seterusnya, bermulanya puasa. Bilakah sebenarnya waktu bermula punya puasa? Adakah dengan masuk waktu subuh atau bermulanya sahur pada waktu imsak? Di sini para jemaah harus kita lihat. Sebenarnya puasa kita bermula dengan terbit fajar. Terbit fajar tu bila? Terbit fajar adalah masuk waktu subuh. Nescaya puasa bermula dengan bermasuknya waktu subuh. Namun demikian, kita disunatkan supaya berhati-hati. Di mana kalau masuk waktu subuh 5.45, kalau dapat lebih kurang 10 minit, plus minus, 5.30, 5.35, dah stop makan lah. 5.35 dan sebagainya. Lebih kurang plus minus. Tak ada ketetapan yang tepat. Mesti 5.35 dah masuk waktu imsak, dah tak boleh makan. Contoh, seseorang itu tersadar lewat subuh pukul 5.45 dan dia tersadar pada pukul 5.30. Memandangkan 5.30 masih ada waktu, dia buka radio kata telah masuk waktu imsak. Boleh tak dia makan? Jawapannya dia boleh makan dan minum. Walaupun telah masuk waktu imsak. Kerana puasa hanya bermula dengan masuknya waktu subuh. Jadi apa yang dia boleh makan? Memandangkan tinggal 10 minit, boleh dia makan kurma atau minum seteguk air. Alhamdulillah, kemudian dia stop makan. Dalam perkara ini juga, saya ingin sebutkan, kita pun jangan sampai sengaja melewatkan makan sahur sampai subuh 5.45, 5.44 masih kita mengunyah makan nasi lagi. Jangan. Kerana itu amat bahaya kerana kita betul-betul berada di batasan. Subuh pukul 5.45, sebaik-baiknya kita beri masa agar ada ruang di mana dapat kita makan sahur dan kita henti makan sahur kita tadi pada lebih kurang 5 atau 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Cuma saya ingin tekankan, tak salah untuk kita makan sahur walaupun di radio telah disebutkan telah masuk waktu imsak, walaupun di jadual telah masuk waktu imsak, dan waktu imsak sebenarnya terpulang kepada kita untuk kita tetapkan bila kita ingin imsak dan sebagainya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, persoalan terakhir ingin saya sebutkan pada masalah ataupun peluang yang ringkas ini. Pada tahun ini, seperti mana yang telah kita maklumi, bahawasanya masjid-masjid kita akan ditutup kerana wabak yang sedang melanda. Dan kita bakal menunaikan solat fardu isyak, solat fardu dan juga solat sunat, tarawih dan sebagainya di masjid, di rumah-rumah kita.
sebaiknya para jemaah yang dirahmati Allah, kita rebut peluang untuk solat berjemaah. Kerana solat berjemaah fadilat dan ganjarannya besar, fadilatnya adalah lebih daripada 27 kali ganda. Jadi kita berada pada bulan Ramadan, pahala berlipat kali ganda. Rugi kalau kita tidak dapat mengejar pahala-pahala tersebut. Selain daripada itu para jemaah, apabila kita mengatakan tentang fadilat menunaikan solat fardu isyak berjemaah, ketahuilah solat fardu isyak berjemaah ganjarannya adalah seolah-olah kita mendirikan solat setengah malam. Dan kalau kita mendirikan solat fardu subuh berjemaah, ganjarannya seolah-olah kita mendirikan solat pada seluruh malam. Satu malam seolah-olah kita beribadah. Atas dasar demikian para jemaah, rebutlah peluang tersebut. Apa yang boleh saya sarankan? Dalam masalah berpuasa ini, orang bertanya, Ustaz nak makan dulu ke, tak nak makan dulu, nak buka puasa dulu ke, makan dulu. Saya ingin sarankan kalau dapat. Sebelum azan, kita get ready, semua telah berwuduk. Kemudian apabila masuk waktu azan, kita berada di rumah, kita batalkan puasa kita dengan katakan kalau kita ada bubur, makan bubur. Kemudian ataupun kita, pastilah kita, kalau dapat kita mulakan dengan makan kurma katakan. Lalu kita minum air panas atau air putih lagi sebaiknya. Kemudian lepas tu kalau lepas makan kurma, minum air. Kalau ada bubur, kita boleh makan bubur sedikit. Lepas tu kita stop, kita tunaikan solat berjemaah. Kita tunaikan solat maghrib dahulu. Selepas kita tunaikan solat maghrib, kemudian bolehlah kita menikmati juadah. Itu sebaiknya kalau dapatlah. Jadi kerana selain dari segi sunnahnya, sebaiknya kita mendahulukan tunaikan solat berjemaah sebelum kita makan kenyang. Selain daripada nanti kita lepas makan kita pun malas, badan dah berat atau sebagainya. Pada masa sama dari segi kesihatan pun, satu hari kita tidak makan, organ-organ kita satu hari rehat, biar dia mula dengan kita makan kurma, minum air putih agar dapat dia mula tidak mendadak. Ini untuk elakkan katakan kadang-kala sebagian orang tu ketika lepas buka puasa senak perut, sakit perut, pasal perutnya kosong, lalu dia makan nasi banyak-banyak non-stop. Jadi kita kena beri hak pada tubuh badan kita jugalah. Jadi sebaiknya seperti saya katakan, masuk waktu azan maghrib, kita batalkan puasa kita dengan makan kurma atau minum air putih. Lepas tu tunaikan solat fardu maghrib. Lepas tunaikan solat fardu maghrib, nikmatilah juadah yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Kemudian selepas itu telah masuk waktu isyak, kita tunaikan solat fardu isyak berjemaah, kemudian tunaikan solat tarawih di rumah. Membincangkan tentang solat tarawih, di sana ada persoalan, Ustaz, kita nak solat 8 rakaat atau 20 rakaat, terpulang kepada kita, yang penting kita dapat tunaikan dengan khusyuk dan sempurna. Selain daripada itu, apabila kita katakan kita nak tunaikan solat tarawih, kadang-kala sebahagian jemaah mereka kurang faham. Maksudnya, ataupun mereka kurang pasti. Ustaz, saya tak pasti, tak faham tentang nak mendirikan solat tarawih berjemaah di rumah ni kerana beliau katakan, saya tak mengerti atau tak memahami, tak mengetahui nanti di antara 4 rakaat, kadang-kala di masjid dilaungkan zikir-zikir tertentu. Jadi, dalam bab tu saya tak tahu, mungkin. Ketahuilah para jemaah, solat tarawih yang diamalkan di negara kita, di kalangan masyarakat kita kadang-kala selepas 4 rakaat atau selepas 8 rakaat, kemudian atau selepas 2 rakaat, kemudian dibaca Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Thani, Khalifatul Thalith, Ar-Rabi' dan sebagainya. Ketahuilah itu semua tak ada kena-mengena dengan solat tarawih dan tidak menjadi satu syarat solat tarawih. Dengan kata yang lain, solat tarawih kita tidak menjadi satu syarat untuk kita melaungkan nama-nama para khulafaur rasyidin pada setiap 4 rakaat atau sebagainya tadi. Itu sebenarnya bukan satu syarat dan sebenarnya tak ada kena-mengena dengan solat tarawih langsung. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah dan para sahabat tunaikan solat tarawih itu tidak melaungkan nama para sahabat radhiyallahu anhum tadi. Tak ada. Jadi, kalau kita tidak mengetahui untuk membaca, melaungkan laungan-laungan tadi, solat tarawih kita tetap sah. Solat tarawih kita boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
Sebaiknya solat tarawih kita lakukan dengan tidak terlalu cepat. Ketika rukuk, tak semestinya kita baca 3 kali, bacalah 7 kali Subhan Rabbiyal Azim atau lebih. Ketika sujud, kita lamakan sujud kita. Tidak semestinya kita baca Subhan Rabbiyal A'la 3 kali. Bacalah lebih daripada demikian, 7 kali, lebih daripada demikian. Apatah lagi kalau kita tunaikan sendiri. Lakukan solat tarawih tu kalau dapat seolah-olah kalau kita solat sendirian, macam kita tunaikan solat tasbih. Setiap rakaat, setiap rukuknya tadi, kita lamakan rukuk, i'tidal lamakan i'tidal, sujud lamakan sujud. Kalau kita buat demikian, nescaya kita solat 8 rakaat tadi, alhamdulillah. Lebih baik daripada kita solat 20 rakaat katakan, kalau kita tidak menghayati atau kita solatnya dengan kelang kabut katakan. Ini contoh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di rumah, memandangkan solat tarawih, solat sunat, saya ingin sarankan juga, kalau kita ada anak-anak lelaki, remaja, mungkin kita boleh bergilir-gilir untuk mereka jadi imam. Solat isyak, mungkin ayahnya jadi imam, atau anak sulung jadi imam. Kemudian, solat tarawih 8 rakaat, kalau nak, okey baik, kita kasih peluang. Kita gunakan ini sebagai satu pendidikan, sebagai satu proses, peluang untuk mereka, mendedahkan mereka untuk menjadi imam. Jadi kita, okey baik, rakaat solat tarawih yang 2 rakaat pertama, abang sulung. 2 rakaat kemudian, abang ngah. 2 rakaat kemudian, yang adik bongsu pun boleh tunaikan solat. Alhamdulillah. Ini contoh. Jadi walaupun mereka tak sempurna ke, tapi tujuannya untuk biasakan, belajar. Kerana ini solat sunat. Dan ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita laksanakan. Selepas solat tarawih, kalau kita nak tunaikan solat witir, silakan. Kalau kita nak tundakan solat witir kemudian, silakan. Persoalan yang seringkali orang bertanya, Ustaz, kalau kita dah tunaikan solat tarawih tu, kemudian kalau kita dah tunaikan solat tarawih, kemudian kita nak tunaikan solat witir, soalannya selepas kita tunaikan solat witir, kalau di waktu malam saya bangun, boleh tak saya tunaikan solat tahajud? Jawapannya diperbolehkan. Tak semestinya selepas kita solat witir, kita tak boleh solat tahajud. Kita boleh solat tahajud. Persoalan yang lain, apabila seseorang itu telah solat witir, kemudian dia solat tahajud, selepas dia solat tahajud tu, dia nak solat witir lagi sekali ke tidak? Jawapannya tak perlu. Rasulullah menyebutkan, La witrani fil lail. Tiada 2 witir pada satu malam. Ada sebahagian jemaah beritahu saya, apa pendapat dalam masalah kalau kita dah tunaikan solat witir, ada sebahagian yang berikan pendapat, kalau kita nak tunaikan solat tahajud, witir tu kita dah buat 1 atau 3 rakaat, kita mulakan tahajud dengan 1. Jadi kita odd dengan odd, ganjil dengan ganjil, jadikan genap. Lepas tu selepas kita solat witir, kemudian kita kemudian kita solat tahajud, selepas solat tahajud kita solat witir, ganjil sekali lagi. Ada yang mengatakan demikian. Itu juga saya tidak menggalakkan. Sebenarnya kalau kita telah pun solat witir di waktu malam, tak perlu kita ulangi witir di akhir malam selepas kita bertahajud. La witrani fil lail. Tiada 2 witir pada satu malam. Rasulullah SAW bertanya kepada sebagian sahabat. Ada sebagian sahabat sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendirikan solat witir pada waktu malam sebelum tidur. Umar pula tunaikan solat witir pada jadikannya sebagai akhir solat. Solat tahajud di waktu malam. Dipersilakan. Kedua-duanya diperbolehkan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah perbincangan kita secara ringkas apa yang dapat kita kupaskan pada hari ini. InsyaAllah Ramadan bakal menjelang. Dan Ramadan seperti mana kita mengetahui, Ramadan bulan maghfirah, bulan pengampunan. Sebagai manusia, setiap satu daripada kita pasti membuat kesilapan, pasti membuat kesalahan dalam menjalani kehidupan ini. Saya mengambil kesempatan ini, marilah para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan, manfaatkan, rebut peluang kedatangan Ramadan ini untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf lagi Maha pengampun. Selagi mana seseorang itu tidak mensyirikkan Allah, selagi itu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengingat kita supaya merebut peluang untuk kita menyahut pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Moga-moga kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pengampunan Allah. Rebutlah pengampunan Allah dengan solat dan bersabar. Mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, pengampunan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sekiranya di antara kita ada yang pernah melampaui batas, sekiranya ada di antara kita ada yang pernah melakukan dosa-dosa yang besar, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, ketahuilah Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Gunakanlah Ramadan ini, Ramadan sebagai bulan pengampunan. Mohonlah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisinya, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Maka di sini saya menyeru mereka-mereka yang pernah melampaui batas, mereka-mereka yang pernah membuat dosa, mereka-mereka yang selama ini mengabaikan tanggungjawab, mereka-mereka yang selama ini tidak mendirikan solat, mereka yang selama ini suka mengadu domba, suka mengumpat, mereka yang selama ini kadang-kala minum minuman arak, mereka yang selama ini bermaksiat, mereka yang selama ini ada yang mungkin berjudi, ada yang beli 4D, mereka-mereka yang sebelum ini yang tidak menutup aurat, mereka-mereka hamba-hamba Allah yang lalai, telah datang kepadamu satu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan pengampunan, bulan maghfirah. Maka rebutlah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil peluang ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita anugerah Ramadan, dan tahun ini alhamdulillah atas sebab-sebab tertentu Allah Taala takdirkan kita berada di rumah. Dengan sebab-sebab tertentu, dengan alasan-alasan ataupun takdir yang telah Allah SWT telah takdirkan, kita berpeluang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak disibukkan dengan bazar, tidak disibukkan dengan urusan-urusan keduniaan sangat. Maka mengambillah peluang ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan setiap satu daripada kita bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat pengampunan dan keridaan Allah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk kita mendekatkan diri kepadanya, menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita Ramadan yang penuh diberkahi dan mendapatkan kita pengampunan dan menggolongkan kita bersama golongan hamba-hambanya yang tergolong la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Baik, saya lihat tengok sama ada soalan yang ingin dikemukakan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah.
Saya tak nampak apa-apa soalannya. Mungkin sama ada saya tak dapat soalan-soalannya ataupun mungkin streamingnya tak dapat soalannya. Tetapi saya tak nampak soalan-soalan di sini. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sebentar ya. Baik, di sini soalan, bagaimana fidya orang yang telah meninggal dunia? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya seseorang yang boleh berpuasa, hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan ini. Akan tetapi seseorang yang atas sebab-sebab tertentu, dia tu uzur, kelanjutan usia atau memang sakit, memang dah tak telarat nak berpuasa, hendaklah dia itu membayar fidyah. Pada setiap hari dia memberi makan fakir miskin. Jadi itu yang sebaiknya. Bagaimana memberi fakir miskin makan? Bahasanya ringkas, setiap hari dia ambil satu orang fakir miskin, dia beri makan breakfast, lunch, dinner. Breakfastnya dia sponsor, lunchnya dia sponsor, dinnernya dia sponsor. Ini contoh perkara yang boleh kita lakukan kalau sekiranya kita tidak mampu berpuasa. Sekiranya orang-orang yang telah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Kita ada seseorang yang telah pun meninggal dunia, dia boleh mengira bilangan hari yang arwah tadi tidak berpuasa. Apa yang dia boleh lakukan untuk setiap hari itu, mungkin kalau ikut kiraan sebahagian masjid atau sebagainya, kita boleh kira lah sama ada satu hari itu $2.50 atau $3 beras. Mungkin kita boleh berikan beras kepada fakir miskin. Contoh. Jadi katakan kalau setiap hari seseorang tu makan berapa? Lebih kurang 600 gram beras. 600 gram beras, jadi kalau satu bulan 600 gram kali 30, yakni 18 kilogram. Ini contoh untuk satu bulan. Dia boleh lakukan demikian atau boleh juga berikan sebagian makanan yang lain, berikan beras, kemudian berikan sardin dan sebagainya. Atau kalau dia nak berikan duit, dia kira satu hari sama ada $3, $4 lebih kurang. Kemudian dikiralah satu bulan berapa dolar untuk diberikan sebagai membayar fidyah kepada atas puasa-puasa yang ditinggalkan. Contoh yang lain apa dia boleh buat kalau untuk fidyah ini, kalau sekiranya dia mengetahui di luar negara ada panti asuhan atau rumah anak-anak yatim, dia boleh sponsor makan. Dia boleh sponsor makan untuk rumah anak-anak yatim sedemikian, maka dia niatkan adalah untuk membayar fidyah. Soalan, bilakah fidyah puasa seharusnya dibayar? Kalau sekiranya kalau dia baru meninggalkan puasanya tadi, sebaiknya dia membayar fidyahnya tadi. Kalau pada tahun lalu dia ada puasa yang dia tinggalkan, maka datang Ramadan ini dia belum bayar puasa yang ditinggalkan, maka hendaklah dia membayar fidyah selain daripada membayar puasa yang ditinggalkan tadi. Baik, soalan seterusnya, bolehkah kita solat witir 3 rakaat lepas solat tarawih? Kemudian pada malam hari solat 2 rakaat witir selepas solat tahajud. Total witir 5 rakaat. Baik, memang kalau kita kira tu, selepas kita tunaikan solat witir 3 rakaat, kemudian kita waktu malam selepas tahajud, kita niatkan witir 2 rakaat. 3 plus 2, 5. Secara umum sedemikian. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita telah pun tunaikan solat witir 3 rakaat selepas tarawih atau sebelum tidur, kemudian waktu malam kita nak tahajud. Apabila kita tahajud itu telah sempurna tahajud kita, tak perlu kita tutup dengan 2 rakaat solat witir. Witir itu adalah ganjil. Jadi apabila kita solat witir 2 rakaat itu bukan ganjil, itu genap. Jadi walaupun kita niatkan 3 tadi plus 2, jadi total 5, tak perlu kita buat demikian. Once kita dah solat witir 3 rakaat sekaligus tu dah sempurna. Tak perlu kita solat witir lagi. La witrani fil lail. Tiada 2 witir pada satu malam. Jadi memandangkan kita telah pun tunaikan solat witir, dah sempurna. Kita tak dituntut dan tak perlu tunaikan solat witir 2 kali pada satu malam insya-Allah. Jadi kita lepas tunaikan solat tahajud di waktu malam, kita sempurnakanlah dengan solat tahajud kita tadi. Walaupun kita sempurnakan dengan solat 2 rakaat solat tahajud. Diperbolehkan, alhamdulillah.
Baiklah para jemaah, memandangkan tiada soalan yang lain, sampai di sini saja persoalan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.